balas dendam yang terbaik, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cakap, balas dendam yang terbaik, kita bina diri kita supaya kita jadi seorang insan yang terhebat. Biar dia tengok apa yang dia sepatutnya dia cakap. Ada seorang ni, dia ada jiran. Jiran dia bagaimana? Yu'zi, menyakitkan dia. Selalu menyakitkan hati dia, membuat masalah kepada dia. Ni siapa yang ada jiran sekarang ni? Saya pernah selesai ada satu tu, tapi tak selesai jugalah. Dia bergaduh dengan jiran dia. Ada pokok apa? Pokok mangga. Pokok mangga depan rumah tu kan. Dia tebang pokok mangga, dia tarik letak depan pagar tu. Pokok mangga besar tu sanggup dia sebab bergaduh dengan jiran, dia tarik letak depan pagar. Macam mana jiran yang macam ni? Kita nak tebang pokok kelapa, kau letak dalam depan rumah dia pula. Yang lagi besar. Lagi besar. Kau nak buat macam mana? Ya. Macam-macam boleh buat. Dia letak pokok depan rumah kita. Kita hello dekat lori, bawa batu satu lori, batu besar-besar, buang depan rumah. Macam mana nak buat? Tak adalah, dunia sekarang jangan. Kita tak terjangkau, orang boleh buat macam-macam. Kita jangan. Ni dengar yang ni. Rajulun, seorang lahu jarun, dia ada seorang jar. Apa makna jar? Jiran. Yu'zi, yang mana menyakitkan dia. Ya, adalah apa-apa yang dibuat ya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan segala-gala mulutnya. Fayasbiru, lalu dia sabar. Ala adzah, ya, dia sabar terhadap apa yang dilakukan oleh jirannya, ya, kesakitan, keburukan. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahu Allah iyyahu bimautin aw hayatin. Dan dia juga mengharapkan Allah, sama ada Allah Taala menyelesaikan perkara tersebut. Bagaimana cara? Yang ni dia apa? Muka surat 61 terjemah dia. Dia sabar, dia pun mengharapkan Allah supaya Allah mencukupkan keadaan tersebut. Dengan kata lain, dengan makna lain ialah menghentikan ya perbuatan itu. Dia tak balas perbuatan itu, tapi dia hanya berharap pada Allah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah, dia dah buat itu, dia buat ini, engkau tolong hentikan dia, ya Allah. Henti itu sama ada bimautin, sama ada dia tu meninggal dunia, ataupun dia masih hidup tapi dia berhenti. Dia ada dua lah kan. Mudah aja nak berhenti ni. Dia mati, berhentilah. Jadi tapi kita jangan doa dia mati. Kita kata, ya Allah, engkau hentikanlah perbuatan, ya Allah. Lepas tu serah pada Allah lah. Sama ada Allah nak matikan dia, maka berhentilah. Ataupun Allah masih hidupkan dia, panjangkan umur dia, kemudian dia insaf apa yang dia buat. Tapi kita kena tengok juga apa yang kita buat, sebab kita punca awalnya. Asbab. Ya, tengok juga. Jadi kita pergilah minta maaf apa yang patut kita buat. Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak tengok kebijaksanaan kita untuk dunia yang bernamanya akhirat. Kita nak kata apa dalam bahasa mudahnya? Untuk tempat yang namanya akhirat, yang namanya syurga. Siapa bijak? Dia provoke kita. Kalau kita bijak, kita pergi minta maaf dengan dia. Kalau apa yang kita silap, kemudian yang dia tu kita serah pada Allah, kita berdoa pada Allah. Itu Allah cinta pada dia, akhirat syurga. Dia itu dia punya pasal. Tapi kalau kita duk sibuk dengan dia, duk berbalah juga dengan dia, dia angkat pokok mangga, kita angkat pokok kelapa, dia angkat pokok kelapa, kita angkat pokok durian. Maka kita dengan dia jadi apa? Sama-sama Allah benci kerana perangai buruk. Kalau tak kena gaya, wal-iyazubillah, dua-dua duduk dalam satu tempat. Kalau dua satu tempat dalam syurga tak apa. Tapi biasa yang bergaduh, yang bermasam muka sama-sama Islam ni, yang membenci sesama Islam, yang memburuk sesama Islam, yang fitnah sesama Islam, tak tahulah kita nak jawab apa. Kadang-kadang kita kena ingat, paling-paling kurang pun kita akan jumpa Nabi. Apa kita nak jawab depan Nabi? Nabi menangis untuk selamatkan umat, kita duk menyusahkan umat Nabi. Ya. Nabi menangis nak selamatkan umat daripada neraka, ya, nak masukkan ke dalam syurga, kita duk sibuk bergaduh untuk menangkan syaitan. Bukan menangkan Nabi kita Muhammad, tapi menangkan syaitan. Ya, kita macam-macam lah dunia hari ni. Ya, macam duk berebut jawatan contohnya kan, duk berebut jawatan. Sanggup fitnah kawan ni, dia Islam juga, you Islam, macam tu Islam, fitnah, okeylah. Ranak dia punya maruah dia, jatuh maruah dia, hilang maruah dia, oh you pun naik. Berapa lama you nak bertahan di situ? Ya. Dan you berbangga berapa lama? Sedangkan kawan ni dah hancur maruah dia dengan keluarga dia apa semua sekali.
dituduh, difitnah, dia berbangga nak masuk syurga. Subhanallah. Baik, kalau jumpa Nabi Muhammad, nak jawab apa depan Nabi Muhammad? Nak buat muka, nak bawa tu. Wahai Rasulullah, ya, aku nak masuk syurga. Nak masuk syurga macam mana? Kamu hina umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita sama-sama umat Nabi Muhammad ni, kita kena bijak lah. Ya, sikit sebanyak, yalah, kadang-kadang memang kita lemah, tak dinafikan. Saya bukan apa ustaz, saya tak boleh terima sebab dia buat saya teruk ustaz. Okeylah, selesai. Kita dengan dia cara dia, kita cara kita. Kita dengan Allah, balik pada Allah. Kalau kita berlawan dengan dia, kita dengan dia sama je lah. Kadang-kadang rasa nak lawan juga kan. Ya, betul. Samalah saya pun. Kan aku lawan kan. Ingat aku tak boleh lawan ke? Sudah. Tapi kalau nak lawan pun cara-cara yang dibenar dalam syariat. Bagaimana lawan? Kita bina diri kita. Itu kata ulama. Ya, Sayyidina Ali selalu pesan, kalau kita dihina, okey, tak ada masalah. Kita bina diri kita sampai pada satu tempat kita berjaya. Biar dia tengok. Biar dia tengok sendiri. Yang dia hina dulu, siapa? Tapi kita jangan kisah dengan dia. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Tapi kita bergantung dengan Allah. Itulah balas dendam yang terbaik, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cakap, balas dendam yang terbaik, kita bina diri kita supaya kita jadi seorang insan yang terhebat. Biar dia tengok apa yang dia sepatutnya dia cakap. Sebab tu hina orang ni bahaya. Okey, setakat tu dahululah. Kita nak cerita supaya kita tak balas kembali apa yang dibuat oleh seorang jiran, maka Allah cinta pada kita. Itu yang paling penting. Kita sekarang duk bincang nak dapat cinta Allah.